الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. وقال: لن ينال الله لحومها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Kita rasakan kesyukuran kepada Allah Ta'ala pertama sekali di atas kelangsungan hayat yang masih diberi kepada kita di pagi ini, yang kita baru bangun pada tidur. Yang tidur ni adalah mati kecil, yang bila kita mati, kita mayat, tentulah bila kita hidup ni tiadalah yang boleh menghidupkan kita melainkan Allah. Satu, kita diajar mengungkapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Kita puji Allah Ta'ala, rasakan bahawasanya Allah lah satu-satunya yang boleh memberikan nikmat hidup pada kita, yang setelah dia jugalah yang mematikan kita. Kerana memati dan menghidup ni adalah semua daripada perbuatan dia. Alhamdulillah. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita menjadi Islam sejak pada kecil lagi, yang bila mak ayah kita Islam, Islamlah kita. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala berikan kepada kita satu keupayaan, satu kekuatan untuk boleh jadi taat dan patuh pada perintah dia, tinggalkan larangan dia, dan dijadikan kita haloba untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu, untuk terus mengenal ajaran-ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Ta'ala diberikan kita keupayaan pagi ini untuk boleh hadir solat subuh berjemaah, dan diberikan kelapangan masa untuk kita berada dalam satu majlis ilmu, insya-Allah. Dan insya-Allah kita nak jadikan pagi ini lain sikit pada biasa, kerana selalu kita baca kitab Al-Hikam itu, tapi hari ini atas nama bahasa ini tak baca kitab lah. InsyaAllah kita muzakarah pada pagi ini satu ibadat yang ada di hadapan kita, yang satu ibadat yang agak besar juga, kerana dia termasuk daripada 2 hari yang besar, yang istilahnya ada bahasa Melayunya Hari Raya, yang Arabnya Aid, bahasa Cinanya Hari Busat, yang kerana itulah kita menyambutnya, itulah kurban, insya-Allah. Dan kita dalam masjid ni ada peluang mendapatkan iktikaf ke kita, cuma sedarkan kita bahawasanya keberadaan kita ni adalah untuk iktikaf dan ibadat kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak ada pengkhususan niat itu lagi, mari kita niat sama-sama. Lafaz niatnya, sahaja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Hadirin sekalian, untuk bicara dalam bab kurban ni, pertama sekali kita kena faham kita ni adalah hamba Allah. Bila kita hamba Allah Ta'ala, kita mesti laksanakan apa saja urusan dunia kita ni. Bukan saja urusan kita di dunia ni, segala urusan kita mestilah mengikut mansya'i ilahi.
mesti ikut masyiatillah, mesti ikut apa kehendak Allah Ta'ala kepada kita. Dan untuk kita mengikut kehendak Allah Ta'ala tu, mesti kita kena belajar qanun ilahi, undang-undang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dengan kita mengikut kehendak dia dan undang-undang dia ni, barulah kita boleh dapat mardiyati ilahi, barulah kita boleh dapat keridaan dia. Inilah syarat untuk dinamakan din. Yang din kita adalah din Islam. Bila Islam ni, antara makna dia ada makna menyerah diri, surrender pada hukum hakam Allah Ta'ala, yang kita mesti ikut, patuh perintah dia, mengikut apa yang dia suruh kepada kita. Jadi tanpa kita mengikut segala ajaran, perintah, penjelasan daripada syarak, jadi kita akan buat agama ikut agama kita. Masuk agama kita mengikut fahaman kita, mengikut selera kita. Jadi dah tak betul perjalanan kita dalam atas nama agama ni. Jadi kita bukan ikut perjalanan agama Allah, agama Islam, tapi ikut selera kita, ikut nafsu kita, ikut kehendak kita. Bahasa mudahnya ikut kepala otak aku. Jadi kalau dah ikut kehendak kita, tuan-tuan, itu istilahnya ikut nafsu, bukan di atas ikut kehendak Allah Ta'ala. Bila kita kata ikut kehendak Allah Ta'ala ni, kita kena tundukkan keinginan diri kita ni di atas apa kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah kita punya kehendak tu akan menepati kehendak Allah. Pasal satu kewajipan yang mesti ada pada kita, Allah Ta'ala memang dia beri kita ikhtiar, dia beri kita kehendak, dan mestilah kehendak kita itu menepati kehendak dia. Tanpa menepati kehendak dia, kalau istilah ulama-ulama sufi yang kita selalu sebut atas nama hikam, bicara tasawuf apa, kita ni tak ikut kehendak dia untuk menepati kehendak Allah Ta'ala ni. Dan dengan kita menepati kehendak Allah Ta'ala, turut semua mengikut kehendak dia, barulah atas istilah nafsu dipanggil nafsu mutmainnah. Kalau kehendak kita ni kita tak menepati kehendak Allah Ta'ala, bahkan ikut kehendak kita, nafsu kita tak dipanggil mutmainnah. Atas kata ada riak, ujub, sub'ah, itu tiga penyakit besar dalam istilah nafsu mulhibah. Kalau kita ada hasad, takabur, ada sukakan kemegahan, sukakan pangkat, atau nafsu lawamah. Lebih teruk pada tu, ikut kehendak kita apa-apa tak ada masuk kehendak Allah Ta'ala, apa pun tak ada. Memang nak rasa bertuhan pun tidak, bahkan kadang-kadang apa pun tak ada perasaan ke Allah Ta'ala ni. Itu adalah nafsu amarah. Jadi saja sentuh waktu sikit nak menunjukkan ada perjalanan kita yang kita kena faham supaya menepati kehendak Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah di atas kesempatan yang ada pagi ni, dan dengan munasabah ada satu ibadat yang kita kena laksana di hadapan ini, kita muzakarah sikit. Dan di hadapan saya ni, saya pegang ni kitab Matla'ul Badrain. Saya tak cadang lah nak baca semua, tapi kadang-kadang masalah ni tak apa nak ingat. Tu yang saya pegang, tak pergi lupa, tengok terus apa yang ada, insyaAllah. Ada sekalian, pertama sekali kena faham tentang hukum dulu pelaksanaan korban ni. Korban ni dia bukan fahaman macam mana sebahagian daripada masyarakat kita, aku dah buat sekali dah, lepas tu tak payah dah semua hidup. Tu sewil, betapa sekali. Yang kena buat semua hidup sekali ni bukan korban, tu kekah. Yang tu tuntutan pun pada kalau kita masih belum balik, tuntutan asalnya pada mak ayah kita, khas ayah lah, pasal dia penanggung nafkah. Kalau mereka tak ada buat kepada kita, maklumlah orang dulu bukan orang yang berada sangat, tuan-tuan. Kadang anak 10 seorang pun tak dibuat kekahnya lagi, pasal di atas ketidakberadaan dia untuk
cari satu habuan buat akikah kita. Bila kita balik tak buat lagi, tuntutan itu atas kita buat akikah yang belum selesai. Itu masyhur sebut fiqh. Dan saya sebut ni, saya pegang kitab matlaah ni, tuan-tuan kalau ada muka surat 80, 81, 82, 83, boleh dirujuklah hukum hakam berkaitan dengan korban dan akikah ni. Jadi akikah tu yang memang sememangnya seumur hidup sekali. Siap, dah buat, selesai dah, tak ada tuntutan dah untuk dibuat akikah seterusnya. Di atas tuntutan kaedahnya tadi, sebelum kita balik, atau ayah kita, kalau tak ada ayah yang tinggal mak kita, kalau kita balik, tuntutan atas kita. Adapun korban ni, dia bukan ibadat seumur hidup sekali, bahkan macam mana tuntutan, dia adalah tuntutan, saya guna bahasa gini, dia adalah tuntutan setiap tahun. Siapa-siapa ada ke lapangan, ada belanja, sikit soal macam ni, kalau katalah satu bahagian lembu, katalah 700, boh je tinggi-tinggi sikit lah, ada tak 700 lebih untuk Aidil Adha ni? Ada tak? Ada. Korban. Cuma hukum dia bukan wajib, dia tuntutan sunat, dan istilahnya sunat muakkad, dan dia sunat muakkad bagi ahli sunat muakkad yang sunat kifayah bagi satu keluarga. Sunat kifayah, mungkin jarang dengar istilah ini. Apa dia sunat kifayah? Dia sunat kifayah di atas satu keluarga. Kalau kita pernah dengar satu slogan macam ni, satu keluarga satu hafiz, pernah dengar? Tak pernah pun dengar lah hari ni nak kata. Ni satu keluarga satu korban. Itulah sunat kifayah. Cuma bukan sunat kifayah satu keluarga satu hafiz, satu keluarga satu korban. Maksudnya dalam satu isi rumah, yang tu kot bahasa dia, setidak-tidaknya ada satu korban. Kalau suami dah buat, maksudnya sunat tuntutan korban tu dah ada dah. Satu rumah ni mewakili, satu korban ni mewakili satu rumah. Lagi bagus, suami satu korban, isteri satu korban, anak ada berapa orang? Anak pula semua dah balik-balik lah, bapak balik lah pun ada. Contoh, masih pula ada kerja pula dalam satu rumah. Anak kalau ada 3 orang, anak sulung pun satu korban, anak nombor 2 pun satu korban, anak nombor 3 pun satu korban. Jadi 5 panggu lah situ. Jadi kalau habis-habis tidak, apa dia? Satu keluarga satu korban. Dan sekali lagi sebut di atas pahaman tu, bukan bila dah buat sekali tak payah buat dah sampai bila-bila masa, tak. Dan bukan pula macam ni kira 7 kira 7 macam mana? Dah 7 kali dah buat korban. Jadi kalau 7 kali, kalau ni sepah lembu, dah seekor lembu. Saya dah buat 7 kali lah, ataupun dah buat tahun lepas, dah seekor lembu, tak payah buat lah pasal dah menepati piawaian seekor lembu. Tak. Atau masyhur diambil faham daripada Quran hadis tu, kata tuntutan dia adalah tiap-tiap tahun bagi siapa yang ada kemampuan buat. Kalau ada kemampuan buat banyak, at least satu, dan tak ada setengah korban. Kalau katalah tak mampu, tu yang di atas bertolong bantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong bantu atas takwa macam mana? Suami kadang ada harta dia, so isteri ada harta dia, anak-anak kadang ada harta masing-masing. Nak buat satu panggu tak mampu, untuk pakat satu keluarga buat satu panggu 700 misalnya, pakatlah bapa, mak, anak yang ada, pakat satu korban, cuma penama satu. Tapi di atas bertolong-tolong membuat korban, dapat semua membantu untuk buat korban. Cuma nama dia tak boleh lah buat nama 5 orang. Pasal satu panggu penamanya satu.
Tapi dia tak bertolong bantu untuk buat korban, maka masing-masing ada habuan nak buatkan ibadat itu. Sekali lagi sebut pertamanya satu. Itu hukum kot sekali lalu. Hukum korban yang kita kena faham masa masyarakat kita. Dia kata-kata faham. Apa dia? Dah buat dah sekali, lepas tu tak payah dah. Tak. Soal, boleh tak makan macam ni? Dah makan dah semalam, hari ni tak payah makan, boleh tak? Kena makan lagi tak? Okey, saja saya buat misal makan tu. Cuma makan ni hari-hari kan. Korban ni setahun sekali. Satu nama Idil Adha. Apa nak Id? Id ni kembali. Daripada perkataan Arab ada ya'udu audan idan. Ada ya'udu udan idan. Mana apa? Kembali. Bila Idul Fitri, kembali pada fitrah. Saya nak syarah tu panjang, tapi sekadar nak ambil bahasa Id tu. Idul Adha, kembali buat korban. Pasal ibadah korban ni dia tak ada masa lain boleh buat melainkan masa korban ni saja, masa ni saja. Masa lain gedi-gedi nak buat pun tak boleh. Dan bila sebut korban ni, dia bukan korban biasa. Mestilah atas nama korban ni sembelih binatang tertentu pada waktu yang tertentu atas niat kerana Allah Ta'ala, barulah dipanggil korban. Kalau masa lain sembelih lembu buat kenduri apa, yang tu bukan korban. Tu adalah sembelih biasa. Untuk nama korban, dia mesti masa tertentu, di atas ada jangka masa tertentu lah dipanggil Eid Adha. Maksudnya kembali buat korban. Dan korban dia memang kena cari lembu. Dia tak boleh ganti ambil 700 bedak satu kampung. Lepas tu niat ni korban, cari lembu payah je, lagi nak sembelih pula, nak agih pula, tak ada orang buat kerja, bagi duit dia senang. Ni pun korban juga. Itu bukan korban atas nama ibadat korban. Itu korban lah, korban duit. Itu tak nama korban atas nama istilahi adha. Adha memang syariatnya adalah mesti menyembelih binatang tertentu. Saya tak bagi huraian binatang tertentu tu pasal ada benda yang sedia maklum. Jadi pertama saya sebut ni hukum hakam dulu lah. Baik. Dan bila tuntutan untuk setiap satu keluarga satu kifayah, dia ada sunat kifayah di atas satu keluarga untuk buat korban. Asalnya tuntutan buat korban ni sendiri buatlah. Boleh faham? Kalau kambing tuan-tuan nak buat, sendirilah beli kambing, sendiri sembelih lah, sendiri agih lah. Boleh faham? Boleh. Apa gaduh-gaduh suruh masjid buat? Sendiri ya. Dan memang tuntutan buat asalnya satu keluarga sendiri ya. Macam tuan-tuan nak makan nasi, suruh masjid masak ke? Sendiri masak lah. Okay, sikit lah kasar ni. Tak, tu asal hukum. Bila orang tak faham tu yang kadang-kadang nak buat beli kambing mahal, jadi terpaksa lembu. Pasal lembu bagi 7, okey sikit lah. Kambing pun sekor-sekor kalau 1000 tu tuan, nak kata mahal tak mahal sangat, tapi pasal tak biasa buat ibadat, dia rasa beban sikit dengan bahasa gitu. Padahal beli handset 1000 biasa je, padahal bodoh ya pun macam tu ya. Kan apa pun 3000 boleh beli kan, tambah nama Note 7, Note 8 kalau ada lah. Selamba je beli 700, 800 tak rasa apa pun, tambah 102 tak rasa apa. Tapi yang tu pun kadang-kadang rosak setahun 3 handset tu. Tapi korban tu jangan, wih mahal ya. Kepala otak betul kita ni. Okey. Benda-benda untuk Allah Ta'ala ni rasa mahal. Handset beli selama je. Yang tu pun kena sepak kan. Okey, siap. Jadi asal saya nak sebut ialah tuntutan asalnya sendiri buatlah. Baik. Bila kita tak mampu buat ataupun tak ada nak buat, kita wakil kepada orang untuk buat. Antara orang yang selalu menyanggup untuk buat ni masjid lah. Kadang bukan menyanggup nak buat, gagah-gagah buat, ataupun dia istilahnya menganjurkan orang untuk orang buat korban. Pasal apa? Pasal nak buat sendiri pakat tak buat lah. Jadi anjuran siapa nak buat korban satu panggung gini-gini. Baik.
asal tuntutan di atas masing-masing. Bila serah ke orang, mesti faham muamalat. Apa faham muamalat? Seni, badat, korban. Bila kita tak buat sendiri, kita bagi orang, istilahnya wakil orang buat. Bila wakil orang buat, kena faham pula. Bila kita dah sembelih sendiri sekalipun, kena faham ada bahagian yang kena agih, ada bahagian yang kena agih. Saya sebut situ dulu rasanya. Sehari kita ke muamalat, wakilkan orang untuk buat. Bila kita wakil kat dia, kita dah serah kat dia. Bila serah kat dia, tambah kita serah semua untuk dia urus. Kita tak payah campur tangan lah. Pasal apa? Dah kita serah kat dia, kita serah kat dia, kita wakil untuk naik untuk akad nikah, kita dah bagi kuasa kat dia, atas dia lah untuk urus. Kita macam mana? Cuci tangan lah, tak duduk majlis pun tak apalah. Pasal apa? Saya memang wali, tapi saya bagi tok naik untuk jadi wali, mewakilkan dia untuk akad nikahkan anak saya. Jadi bapak macam mana? Boleh sapu tangan tak? Cuci tangan. Apa maksud cuci tangan ni? Terus ada ambil peduli ya. Pasal apa? Dah serah urusan. Cuma pastikan orang yang diserah tu pandai. Dan mesti kena pandai. Kalau tak pandai macam mana dia nak urus? Macam tu. Baik. Apa saya nak sebut tu ialah dalam prinsip serah tu. Bila dah serah, siapa yang diserahkan ikut dia. Pasal kita dah serah kat dia. Macam mana pun kuasa asal adalah kepada siapa pembuat korban. Okey. Tuan buat korban kena faham macam ni. Bila dia dah sembelih, dia kena agih sekurang-kurang agihan untuk bagi sah. Kalau korban itu bukan istilahnya korban nazar. Pasal bila korban nazar, korban wajib. Kalau korban biasa, korban sunat. Yang tu pun ada beberapa hukum berkaitan nazar tu. Cukup dengan saya sebut nazar rasanya. Tentu ada masalah tentang nazar, tanya lain lah. Ustaz Sagi sebut ke situ, dia jadi panjang pula. Okey. Sekurang-kurang agihan, katalah misalnya satu lembu, satu kambing. Jadi kalau lembu kita buat 7 bahagian, akan ada 7 lah. Satu bahagian sekurang-kurangnya atas nama untuk bagi sah, atau pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih, mesti ada satu fakir miskin yang dapat habuan di situ, dan sekurang-kurang kena bagi. Kalau saya ngaji dulu atau Tok Guru dulu sebut sekati. Sekati tu apa? Kadar boleh bergulai. Kalau bagi 200 gram daging, boleh buat gulai tak? 200 gram orang tak buat gulai weh. Tu buat rampai goreng bihun ni. Boleh faham saya apa? Kau tuan-tuan tak biasa beli daging, tak tahulah 200 gram tu tera mana. Jadi yang tera orang biasanya kurang-kurang orang buat gulai sekati. Sekilo kalau cantik lah, 2 kilo kalau, oh lagi lah bagus lah. Senyum bila bagi miskin. Okey, buhlah sekilo atas munasabah sebut mudah kan. Macam mana pun atas dobit dia sekurang-kurang kena bagi satu bahagian tu mesti fakir miskin. Jadi tanggungjawab orang yang nak mengagih ni, khasnya kalau kita buat sendiri, kita kena kenal lah siapa fakir miskin dalam kampung kita. Pasal itulah nyawa kita dalam bab korban ni. Faham tak nyawa kita? Faham tak? Tanpa beri kat dia tak sah korban kita. Itulah nyawa. Kalau kampung kita ni semua orang kaya, maka untuk sahkan dia terpaksa langkah sepadan, langkah Korea orang miskin lah. Kalau sini Tambun, kena cari apa? Cari Tembun pula. Saja saya guna bahasa itu. Siapa keliling Tambun ni? Sebelah sana apa? Cemor. Ampang sana. Cemor. Memang sepadan betul itu. Sini tak ada jalan raya, highway. Sini hutan. Siapa keliling? Maksudnya sini tak ada fakir miskin. Tuan-tuan kena kenal lah siapa fakir miskin tu. Pasal saya sebut dengar elok, itulah nyawa tuan.
Pasal tuan-tuan tak ada bagi seorang mau bagi miskin, bagi setiap habuan tuan-tuan out lah tuan-tuan punya korban tu. Situlah nak bagi sah dia. Sekurang-kurang mesti ada puas punya nama sekilo dia tak? Sekilo tu diberi pada satu fakir. Kalau ada ramai fakir, kita nak bagi, kalau ada 3 orang fakir, sekilo, lagilah bagus. Cuma pastikan fakir itu memang fakir, miskin. Tuan-tuan tak faham, kena tanya lain lah, siapa dia fakir miskin tu. Saya nak sebut lagi jadi panjang kan. Itu yang saya kata, kita mudzakarah 2 hala, agak-agak tak reti mesti kena tanya. Pasal tuan-tuan tak faham nanti, tuan-tuan tak faham siapa fakir, tuan-tuan sangka fakir, tengok tak fakir, out, tuan-tuan korban. Pasal bukan mestinya korban tu wajib meratakan sekampung, tak? Tapi yang tu wajib. Apa yang tu wajib? Satu habuan, satu fakir. At least, disebut at least tu. At least. Maksudnya seekor kambing tu satu fakir. Kalau lembu 7 fakir ya. Kalau fakir miskin tak ada dalam kampung, melainkan seorang je. Ni seorang fakir. Dengar ya, saya cerita apa? Katalah kita ada 10 keluarga, contoh. Semua 10 keluarga ni buat seekor lembu. Jadi akan ada 70 habuan. Kampung kita ada seorang ni je fakir. Pandai menti-menti tak? Dan fakir tak? Faham tak saya sebut apa? Berapa kilo dia dapat? 10 keluarga, satu keluarga, satu lembu. Contoh berapa kilo dia akan dapat? Mesti dapat. Kampung ni pula dia seorang je fakir ni. Ni. Siapa nama fakir ni? Sama. 10 kilo? Tak betul, sesat. 70 kilo. Dia seorang je. Mesti dapat kat dia. 70 kilo. Kenapa? Setiap satu ekor ada 7 panggung. Kalau atas kata semua korban lah, kita cerita ni atas semua korban setiap panggung setiap panggung at least 1 kilo untuk fakir miskin. Sekampung tadi berapa orang fakir saya kata ada? Orang. Mesti dia dapat. Untuk setiap siapa-siapa buat korban dalam kampung ni, mesti dia dapat. Faham? Orang lain nak bagi, ini pasal lah, tapi dia mesti dapat. Ada orang tu banyaknya dia dapat lah, habuan dia fakir. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan jadilah fakir. Inilah hak fakir. Inilah nama Idul Adha, untuk meraihkan fakir. Inilah dia. Tu kalau 10 keluarga. Kalau 20 keluarga, jawab 140 kilo dia punya. Mutlak dia punya, untuk sahkan setiap korban dalam kampung kita. Kalau ada 20 orang buat, dan 20 tu semua 20 lembu. Boleh? Senang ada. Gembira ada. Selalunya fakir pun dapat sekilo tak? Pasal agih kata, padahal dialah hak yang paling besar sekali. Dialah talian hayat kita untuk bagi sah korban tu. Yang ni yang fail ni selalu. Sini lah fail. Jadi kena pastikan siapalah fakir dalam kampung. Satu kalau ada 5 orang, tuan-tuan nak raih lah 5 orang ni. Kalau saya sebut tadi, satu fakir 1 kilo contoh kan. Kalau ada 5 orang ni, tuan-tuan nak bagi 5 orang ni, satu orang 1 kilo, jadi 5 kilo lah daripada setiap satu habuan. Boleh? Memang untuk fakir. Yang ni yang usik. Pasal apa? Yang ni untuk fakir. Yang ni apa? Yang ni untuk talian hayat, untuk bagi sah. Okey, siap. Tuan-tuan betul lah tu. Okey, selamat dah. Selamat apa? Selamat dah untuk bagi sah. Nanti ya. Kemudian baru cari mana kaedah pembahagian afdal. Yang tu untuk bagi sah.
Kan ada bunyi 1/3, lagi bagus bagi semua 1/3 tu fakir. Okey, kalau tuan-tuan nak bagi 1/3 fakir, 1 kilo ni nak bagi sah. Katalah seekor kambing tu ada 15 kilo, sebagai contoh untuk mudahkan kiraan. Jadi kalau tuan-tuan bagi 3, 1 kilo tu kita buat keluar lah, kira lamsam lah 1 kilo ni kan. Jadi 16 kilo lah ada daging tu. Lamsam ni untuk 1 kilo yang bagi sahnya. Boleh faham saya cakap apa? 15 kilo lagi tu. Jadi ada 16 kilo, 15 kilo tu bagi 3. 5 kilo untuk fakir pula lagi, khas. Atas grup fakir. 15 kilo, 5 kilo untuk orang kaya, 5 kilo untuk kita. Boleh faham? Jadi untuk kita 5 kilo, 5 kilo lagi untuk fakir. Kalau fakir tu ada seorang, 5 kilo tu dia punya satu abuan. Apa? Memang abuan dia. Raikanlah fakir miskin. Ya, inilah raikan fakir miskin. Idul Adha tak pernah makan daging, biar Idul Adha tu dia muntah daging kan. Sikit lagi soal, dah dia dapat banyak-banyak, dia nak buat apa? Tak payah soal lah, dia nak buat apa ikut dia lah. Dia dah dapat macam mana, ikut dia lah, dia nak jual ke apa. Tapi tuan milik korban tak boleh jual lagi. Tapi bila kita dah bagi kat dia macam mana, ikut dia, dia nak buat apa. Dia nak sedekah balik ke, dia nak jamu orang ke, dia nak berpeti sejuk ke, dia buat daging kering ke, ikut dia, dia nak jual, meniaga balik daging dia nak jual. Siapa nak murah je, selalu sekilo RM25 contoh. Sekilo RM10 dah banyak kan. Boh lah 5 kilo katalah kita bagi 3 ni, cerita kambing ni 5 kilo satu bahagian 5 kilo 7, 35 kilo lah. Seekor lembu 35 kilo dia punya. Memang dia punya. Pasal bagi tu atas grup, partition per-3 tu grup, dia atas grup tau, bukan atas kepala, dia atas grup. Jadi grup fakir miskin tu seorang ni je saja. Saya bagi contoh seorang supaya memahamkan kes. Satu orang kalau 5 kilo dia lah seorang. Kaedah perakyat macam tu atas grup dia seorang dia 5 kilo. Orang kaya ramai, 5 kilo ni ada 100 orang, bagilah 5 kilo 100 orang, bagilah jemput orang, sudahlah. Kau kaya, sepatutnya bukan tunggu korban, korang lah korban. Ni kaya tunggu korban, tak bagi daging korban bising, tak rasa daging korban kita tahu ni. Weh, kau bukan tunggu daging korban lah, engkau korban lah bagi kat dia orang. Marah ni lah. Itulah kepahaman yang kena lagi betul. Selalunya orang kaya ni kena dia tunggu korban. Jangan tak tahu kan, dapat daging korban tu kena perli je lah. Faham tak kena perli? Sepatutnya hampa lah buat korban. Ni hampa tunggu daging korban bising pula. Dia tak bagi daging korban yang kita dia orang ni 7 ekor lembu semua mati, tak rasa pun tahun ni lah. Macam mana nak rasa kau tak pernah korban? Faham? Macam marah yang ni padam pun kena marah. Okey, boleh. Jadi kena faham tu bagian. Ini saya cerita agih apa ni? Ni agih individu. Bila agih individu nanti kita serah kat masjid. Masjid ni orang kena reti tak faham? Kena faham tak? Dia kena agih macam tu lah. Dia kena kenal lah siapa dalam kampung fakir. Okey, jadi atas saya sebut individu ni selesai lah. Jadi berapa yang kena wajib bagi pun saya dah sebut berapa. Selesai dah individu. Sekarang yang individu yang kena agih tu, dia tak mau, dia tak nak buat, ataupun dia malas nak buat, dia tak mau buat, dia tak kerti buat, dia serah pihak masjid. Bila serah ni maksudnya bagi pihak masjid. Pihak masjid untuk pengurusan senang macam ni, apa dia? Buat satu, kalau surat-surat lah. Untuk apa? Untuk penyerahan kuasa, supaya apa yang dia bagi duit tu kuasa atas pihak tuan kuasa masjid. Tuan kuasa pun kalau ikut bubuh nama seorang sebagai pemegang amanah untuk mengurus ni, senang dia menyerahan. Dan untuk cari ni, cari orang yang pandai lah, yang ngerti hukum macam saya sebut tadi ni. Kalau selalu tak ngerti pun, saya dah khabar ni ngerti tak? Faham tak? Siapa yang hak deber sekali? Deber mana? Hak dia tegas,
Dan cakap dia pakai selagi kalau dia kata urusan macam tu lah, A lah, B lah. Macam apa? Orang macam ni nak kena urus betul ni. Tambah pula banyak kan. Daging ni tak tahu, jangan nak tahu. Bila tak atas jalan takwa, dia berjalan dah ni. Daging tu berjalan. Ada rimau faham. Yang ni sepaha. Ni satu kepala hilang. Ni tak tahu, yang ni perut hilang. Yang ni hilang. Dia ada hak hilang ni. Okey. Jadi saya nak sebut dia apa? Buat satu surat macam ni. Saya nama sekian-sekian ini dengan ini menyerahkan wang sebanyak misalnya sekian-sekian menyerahkan pada pihak masjid untuk membuatkan korban bagi nama saya, nama sekian-sekian ni, dan menyerahkan pihak masjid untuk menguruskan pengagihannya. Bagi terus, usah campur. Jadi masjid pun senang nak urus, usah campur. Bagi surat kuasa, bagi kuasa tu dulu. Jadi kalau tuan-tuan dah serah kat masjid, masjid lah, tuan-tuan dah bagi tu pejam mata je lah. Bagi ke tak bagi ke, aku dah serah kat dia. Pandailah dia agih. Siapa yang mengagih, yang urus ni, dia kena pandai lah pula, ada ilmu. Pasal kita nak wakil ke orang yang diwakil mesti pandai mengurus. Macam mana saya sebut urusan lah, sekurang-kurang satu bahagian, satu panggu miskin tu, tu mesti bagi. Kalau atas nak bagi 3 tu, bagi 3 lah. Tapi kalau ikut bukan wajib, yang wajib asas tu. Di atas pembahagian cara lain, itu pihak pengurus masjid lah. Kalau dia nak kata macam ni, pihak masjid ni urusan ni macam ni, siapa yang buat korban ni, kita akan bagi 2 kilo 2 kilo je 2 kilo je lah. Ikut dia lah, dia nak bagi tu pun nasib baik dia bagi. Kalau dia tak bagi, punya pasal kau lah, dan kau serah kat dia. Dia nak bagi 2 kilo tu pun kau tak campur tangan. Lembu pun tak pernah peduli. Siapa dia jual lembu, siapa beli lembu, sembelih lembu, tak pernah pasal pun. Kau diam sudah lah, ambil lah 2 kilo tu, belah lah. Ui, kacau, kasar ni dah. Dan kau serah, boleh faham? Dan kau serah, pandai dia lah urus satu. Dia kata dah bagi setiap individu dia nak bagi 2 kilo. Dan pengagihan yang saya sebut tadi je lah, macam mana pun yang mesti setiap panggu 1 kilo mesti buat keluar untuk atas nama miskin. Yang ni yang wajib, yang ni saya kata ini kita punya talian hayat untuk bagi sah. Kalau tekan kampung memang ada seorang ni saja, berapa habuan panggu tu semua mesti bagi kat dia. Kalau dia seorang, kalau tak ada dalam kampung sini orang yang nama fakir miskin ni, bagi langkah sepadan. Tengok Ampang pun tak ada. Tengok siapa lagi, satu lagi. Tapi mesti fakir miskin. Yang ni tuan-tuan mesti ada ilmu untuk kenal fakir miskin tu apa. Okey, kalau tuan-tuan kenal, alhamdulillah. Tak faham, tanya lain. Baik, bila dah serahkan masjid, atas sebutnya ni urusan masjid lah. Urusan masjid lah. Dan urusan tu mesti betul je ni. Ada kadang-kadang macam ni, lembu katalah ada 5 ekor, dia sembelih siap seekor ni dia bagi elok-elok bagi miskin ni, nah ambil ni abang kau. 4 ekor ni dibeda ikut dan dia. Tak boleh, tak betul. Pasal setiap bahagian tu ada, mesti keluarkan satu bahagian atas nama bagi miskin 1 kilo ni. Kalau kata lembu ni, jom tuan-tuan kena buat keluar siap potong, katalah 1 kilo. Yang ni yang hak talian hayat tu, yang tu mesti bagi dulu waktu tu. Ya. Satu bahagian 7, ya, 7 kilo tu talian hayat. Tu tak usik, memang bagi miskinnya. Dan bagi daging hak solid sekali. Jangan bagi hak lembek-lembek, orang tak mau. Hak solidnya. Pasal apa? Itu yang paling besar yang kita nak bagi. Jadi sepatutnya fakir miskin ni daging hak dia mana? A-class ni. Daging sini panggil daging apa? Batang pinang. Ya, saya saja nak tanya istilah tu. Batang pinang, lemuse. Daging apa? Istilah-istilah ni. Rimau menangis. Dia ada nama tak daging ni? Tang mana? Tak tahu, tanya saya kata juga lah.
Apa saya nak sebut ni? Okey, jadi bagi daging hak yang tu lah, hak A punya, A kelas. Jangan bagi hak urat tu kan, hak lembek-lembek, kelebek-kelebek tu. Okey, siap. Jadi dah sebut itu kaedah panggilan. Jadi saya cerita apa ni? Ni masalah kuasa bagi kat masjid lah. Bila kita dah bagi kuasa kat masjid, selesai kuasa tu. Baik. Pihak masjid pula bila nak buat, pasal dia bidang kuasa, siapa dia nak suruh buat? Ada sukarelawan ke namanya sukarela, tapi kalau tak dapat daging masam muka, tak sukarela dia lah. Memang apa, gagah rela gagah rela, paksa rela. Kalau sukarela memang buat-buat kerja susah, aku tolong urus saja. Tolong, aku dah buat korban, aku pun tak buat korban, kedekut nak mampus, tolong buat untuk orang ni. Sudah. Bila sukarela, jangan tak tahu, setiap orang yang buat kerja tu bukan ada habuan dia. Okey, betul lah ya tu. Jadi kalau atas sukarela, sukarela. Tapi siapa yang sukarela sekarang? Susah betul tak? Okey, kalau tak sukarela kena bagi upah. Dan memang boleh upah ke? Boleh. Tapi upah bukan upah dengan daging korban. Daging korban tak boleh dijadikan upah. Daging korban tak boleh jadi upah. Baik tukang sembelih, baik tukang buat kerja, daging korban bukan dijadikan upah. Daging korban di atas agih-agih yang tu kot bahasanya. Upah ni macam mana? Kalau katalah lembu, katalah harga 4,000 contoh, minta 4,200 contoh, memang harga lembu 4,000. Kalau bawah pun lebih tu kira lamsam lah, kita minta saja contoh kan. Jadi kalau katalah harga 700 tadi, 700 tu termasuk harga dan pengurusan. Antara pengurusan tu tukang sembelih dan upah kita nak beri pada pekerja-pekerja ni. Dan pekerja ni dengar, bagi upah tu adalah lebih baik. Kalau saya lah, saya kata itu. Pasal apa? Dia tak ada hati kat daging tu nanti. Pasal bila kita bagi dengan sukarela, nama je sukarela, tapi dia tak rela jika tak diberi daging. Bila tak rela nanti macam mana? Dia akan ambil daging, tak tahu daging ni tak tahu masuk kereta je. Pula tu bukan sikit kan, sepaha lagi dia ambil setengkuk. Yang mana suka kepala dia buat lari, yang mana nak perut dia buat lari perut. Kalah rimau yang kan, rimau pun tak banyak itu. Sajalah melawak tu menyambil kan. Okey, sebaiknya atas nama upah. Jadi kalau berbuah 700, maksudnya sepanggu tu dalam katalah 600, 100 ni ada habuan untuk tukang sembelih, iaitu atas pengurusan masjid lah. Tengoklah bijak tak bijak dia mengurus, bijak mana dia punya nak bejek-bejek tu. Berapa-berapa nak bagi. Petugas pun siapa yang dia nak lantik dengan rasminya, ni petugas. Yang ni yang tukang, yang diberi upah. Yang lain nak tolong, tolonglah. Sama dia nak tolong tu antaranya mungkin tukang buat korban tu sendiri. Kata dia ni korban aku, takkan aku tak tolong apa pun, tak dapat apa. Aku bukan nak dapat apa, aku nak habuan tolong. Sudah, kau tolong je. Urusan dah diserah je tak? Dah sign dah. Lebih baik sebut sekali. Sekah kat kita tu, borang ada tu, ayat tu ialah ayat penyerahan, sebut sekali senang. Kalau tak nanti dia niat mulut je tak jadi, kena sebut. Memang dia kena lafaz. Saya sekian-sekian ni menyerahkan RM700 untuk membuat korban bagi saya sekian-sekian ni, ataupun bagi pihak anak saya, isteri saya, siapa tu, dan menguruskan seluruh pengagihannya. Siap? Tak maksudnya buah. Jadi kalau dia tolong dia pun tak ada habuan dia di daging tu. Ya. Dan terus gaduh masak. Itulah kalau ikut lagi mentah lah. Kalau nak masak pun boleh. Siapa yang dah ada habuan tadi, ikut dia nak masak tak masak apa tu. Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Jadi asal saya nak sebut tentang pengagihan tadi lah. Dan yang wajib dalam masalah nak agih dan perkiraan yang bagi ni, kalau ikut asal syarak, keutamaan agih tu daging lah. Jadi tulang, kulit, perut, lidah, bagi hati, limpa. Yang ni bukan usul pembahagian. Pasal maksud sebelihan adalah daging. Jadi kalau nak kira panggu-panggu asal, tak daging.
Macam mana pun selalunya dia bagi juga kan, bagi 7, hati pun bagi 7, limpa pun bagi 7, perut pun bagi 7 juga. Ada yang tak mau langsung, asal pembahagian dia ialah daging. Yang atas ambil tafaul apa, ambil hati je sikit boleh, yang lain tak mau. Yang tu pun boleh juga kan. Macam mana pun saya nak sebut nisbah pembahagian tu. Macam mana pun tulang kulit tadi, walaupun kata dia bukan usul pembahagian, tapi dia tak boleh dijadikan sebagai upah bagi siapa yang bekerja. Tak, dia jangan jadikan upah. Dan kulit ni tuan-tuan, dengar sikit nak sebut, memang orang tak pandai kalau selalunya orang buang je. Kulit ni tuan-tuan nak pandai, tuan-tuan cari siapa yang pandai urus kulit. Bukan untuk buat sabak dia dah makan. Yang ni tuan-tuan cari orang Jawa saja nak sebut tu. Jawa pun, Jawa Johor tak pandai kot. Ada Jawa Johor sini? Tak ada? Ada? Kat Tiang? Jawa punya orang Jawa sih. Jawa Johor ni saya tak tahu. Pandai tak? Tak pandai. Selalu Jawa pandai ni Jawa Selangor. Tak, saya kenal lah. Saya pernah Jawa Selangor, Jawa Bagan Datuk. Yang tu memang kalau dapat kulit lembu kan, memang favourite dia. Kulit lembu, kulit kambing ni tak mau. Kulit lembu. Jadi panggil orang ni lah, buat apa? Bagi dia. Daripada kita tanam ni, buat apa? Bagi dia. Pasal apa? Ada orang memang manfaat tu. Bagi dia. Esok dia nak jual tu punya pasal lah. Kita tanam dia. Ke ada tuan-tuan nak kulit lembu nak? Bagi ya. Okey, asal nak sebut tentang nak manfaat yang bagi tu. Macam tu kot nisbah pengajian. Macam itulah benda besar. Allahu salli ala sayyidina. Dan satu perkara nak kena faham sini juga, khusus nak sebut ni tentang pasal zaman kita lah ni, ada pendapat-pendapat sewil-sewil mana lah. Makin belakang ni makin sewil tuan. Kita tengok tauhid sewil, fiqh sewil, tasawuf lagi sewil kadang-kadang mengajar ni. Apa dia? Dia kata daging korban ni boleh bagi ke orang kafir. Biar betul. Kalau singat kitab fiqh kan, dalam kitab ni ada nak sebut apa? Ada kan ada elok. Daging korban ni dia ibadat. Kaedah fiqh kita kan, mana-mana yang atas nama ibadat, orang kafir tak ada hak. Zakat pun tak boleh bagi orang kafir, korban tak boleh bagi orang kafir. Kalau ada mak bapak masuk Islam, salah seorang dia, anak yang tak balik akan ikut siapa Islam, mana boleh bagi orang kafir. Tak, orang kafir tak ada habuan bab ibadat, tak boleh. Kalau zaman sekarang tuan-tuan dengar ada pendapat yang kata boleh bagi kat kafir ni, jagalah. Pasal zaman sekarang ramai mufti orang-orang kafir. Mufti orang kafir, faham tak? Dia mufti kadang, tapi fatwa dia semua dia bagi orang kafir. Dia kata apa? Korban boleh bagi orang kafir, lagi kekah pun boleh bagi orang kafir, lagi zakat pun boleh bagi orang kafir, fitrah boleh bagi orang kafir, lagi apa lagi sebut? Anak pun kalau mak bapak pun duduk masuk Islam, anak tu masih kafir. Bangang mufti, ada mufti bangang macam ni. Pasal apa kan? Zaman lah ni mufti banyak mufti lantikan, bukan mufti yang layak jadi mufti. Tu yang jadi mufti bangang tu. Siapa tu? Tuan-tuan yang lain lah. Kalau tuan-tuan faham tu okey lah. Maksudnya tuan-tuan ikut perkembangan lah. Saya sebut siapa-siapa dia tu. Pasal memang ada mufti yang sesewil macam ni. Jadi tuan-tuan pakai, jaga hati-hati sikit lah. Asal saya nak sebut tadi, tang memang orang kafir tak ada habuan korban. Dengar dia tu. Hatta macam ni tau, kita buat korban, kita bagi orang, bukan dia buat korban. Dia boleh makan tak? Dia boleh masak tak? Orang tu baki miskin ke orang kaya kan, dia boleh tak? Dia boleh jual tak? Boleh. Orang yang dah diberi, dia boleh, pasal bukan dia buat korban. Okey, dengar, walaupun dia boleh jual, dengar, dia tak boleh jual, sambung ni, kat orang kafir. Padahal bukan dia buat korban, tapi daging tu daging korban. Walaupun dia boleh jual, sambung, dia tak boleh jual ke orang kafir. Kalau dia tak boleh jual ke orang kafir, padahal bukan dia buat korban. Ni saya lagi lah tak boleh. Jangan nak buat bodoh itu. Okay, siap.
Jadi jaga. Dan bila orang kafir tak boleh bagi habuan tu kan, nak sebut ni orang dulu punya cermat. Asalnya orang kafir tak boleh. Bila sebut kata binatang sembelihan ni kan, ada makhluk gaib yang selain daripada kita yang akan ambil habuan tentang korban ni. Apa? Jin. Pandai nak sebut, boleh tangkap saya nak kata apa. Jin. Jin ni habuan besar dia kalau kita sembelih. Apa? Okey. Kalau jin Islam tak apa. Ada jin tak Islam tak? Mana kita tahu? Kita bukan nampak jin. Untuk macam mana nak pastikan supaya jin ni jangan ada jin kafir makan? Tulang je pun, bukan daging. Macam mana? Nampak? Cermat dah orang tua dulu. Sampai macam tu kan? Baru kita nampak, padan lah orang dulu tulang pun semua dia fikir ambil kambus. Pasal apa? Tak nak bagi jin kafir makan. Sampai tu. Padahal nak kira perkiraannya daging aja. Tapi tulang pun kira. Tak bagi jin kafir. Untuk mana jin Islam? Tak punya Islam tak Islam punya pasal. Tapi untuk pelihara jangan berkeliaran begitu. Nanti akan ada jin kafir makan. Macam mana? Tulang tu pun ditanam. Cuma wajib ke tanam tulang tu? Tak wajib, tapi atas jalan cermat. Ini cermatnya orang dulu. Cermatnya orang dulu. Memang tanam lah. Bahkan jangan kata orang yang pembuat korban tu. Kalau dia agih pun, mana orang yang dia dapat daging korban ni, kalau ada tulang ni macam mana? Ni tulang korban ni, kutik-kutik simpan. Lepas tu apa? Dia orang pun tanam. Ni orang dulu kan, orang dulu cermatnya dia tu kata jangan kata tulang tu nak bagi kafir. Jin kafir pun takkan ada habuan makan tulang dia. Cermat tak? Kalau zaman dah ni mufti fatwa boleh bagi kat orang kafir. Tu tak ambil botol ni, tu tak balik dengan mufti tu. Kalau ada mufti tu. Okey. Yang tu kot sikit sebanyak saya nak sebut mengenai kurban. Nyata rasanya pasal bab tu yang kadang-kadang yang jadi masalahnya pun kan. Jadi kena faham lah. Jadi kalau kita dah serah kat masjid, untuk kita tak dapat habuan, ini pasal lah. Kalau masjid janjikan 2 kilo je lah. Macam mana pun saya dah sebut tadi, asal pembagiannya daging tu, perut apa-apa pun bagi je lah. Kau tak simpan je buat apa? Takkan nak simpan busuk itu. Cuma nak kata kalau siapa yang mengurus, pihak masjid dia mengurus ya? Jadi yang mana habuan dah dia ambil kutipan lebih tu untuk diberikan upah. Jadi kalau kata orang buat kerja ni pun sepatutnya satu rumah satu bahagian. Katalah misalnya satu bahagian tu 1 kilo. Setiap orang boleh bawa 1 kilo je lah sekalipun dia buat kerja. Jadi yang dia buat kerja ni nak ambil kau RM50, yang ni upah kau buat kerja. Tapi daging ni jangan ambil lebih. Pasal apa? Bukan habuan kau. Yang ni untuk dia agih. Amalan dia agih. Dan pihak masjid lah. Jadi siapa yang mengurus ni, dia lah kena pandai macam saya sebut kaedah pengagihan tu. Kalau matematik tak lulus, jangan bagi kat dia. Ataupun tak faham teori matematik pengagihan tadi yang saya sebut kan, mana yang talian hayat, mana yang ni grup fakir miskin, yang mana ni grup kaya. Kalau grup kaya, ramai orang kaya tu yang walaupun orang kaya ni tengok kena bagi sikit. Pasal kadang-kadang ada orang berprinsip macam ni, nak bagi juga satu kampung merasa kan. Jadi kalau orang kaya ni memang ramai, tapi habuan dia dah jadi sikit, dia sebabkan daging yang sikit. Jadi bukan bagi 1 kilo, 1/2 kilo lah. Tapi fakir miskin ni memang asalnya kalau atas bagi 3, saya sebut tadi kami ni 5 kilo. Asalnya memang bagi 3 tu 5 kilo. Tuan pula kita bagi 2 kilo, jadi akan banyak lagi lah kan kepada pengagihan ni. Okey, ataupun kita bagi sekarang atas 5 kilo tu, katalah saya nak kira tang 5 tu, 5 fakir, 5 fakir miskin, 5 kaya, 5 lagi tuan. Asal katalah atas perbahagian 3 macam tu. Jadi 5 kilo ni fakir ni ada seorang ni je. Ya, gila kat dia. Dengan menghilangkan rasa dengki kita kat dia. Jaga dengki ni ada ni. Banyaknya kat dia tu. Daging pejal pula tu. Harimau menangis, matang pinang. Aku bertanya.
sikit yang bahasa itu. Jadi yang ni yang kata kena hilangkan kehendak kita, bukan kehendak kita. Yang ni kehendak Allah Ta'ala. Uruskan macam mana perintah Allah Ta'ala, hilangkan harga sedikit. Agak tak puas hati, tuan-tuan beli lembu seekor, sebelah makan kau seorang. Isu sikit juga yang belakang ni kan, dia orang nak timbulkan isu apa? Simpan daging korban. Boleh ke daging korban disimpan? Tak ada masalah. Kalau ada larangan-larangan tentang daging korban ni, masyhur kalau dalam hadis, itu adalah hadis yang mansukh hukum. Asal-asal hukum Islam dulu memang tak boleh simpan daging korban lebih daripada 3 hari. Tapi atau hukum yang the latest sebelum Rasulullah wafat, hukum yang ada ialah tak ada masalah menyimpan daging korban. Hatta tuan-tuan boleh buat macam ni, tuan-tuan beli lembu seekor, memang tuan-tuan punya korban, seekor lembu tu tuan-tuan punya, bukan 7 panggu untuk sembelih. Jadi seekor lembu atas nama 1 panggu tuan-tuan, sekilo ialah bagi. Seekor lembu tu simpan mesti sejuk, makan setahun, punya masalah. Boleh? Itu talian hayat dah ada, sekurang-kurang bagi dah ada, selesai. Dari segi harus boleh. Tu kata tuan-tuan nak buat sendiri lah. Okey, tapi Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Oh, dah ada orang tanya lah situ. Okey. Terima kasih atas soalan. Fakir ni kalau nak sebut detail agak panjang juga. Pertama nak tengok fakir ni, pertama kerja. Ada tak kebolehan kerja dia? Kalau memang dah tak ada kerja, semua pencen aja, tengok keperluan dan pencen yang ada, pendapatan dia. Pertama asalan sebut untuk tengok fakir ni kerja dan tanggungan. Saya nak beri dengan CP aja. Kalau dia punya pendapatan ialah 10, keperluan dia 10, keperluan 10 tu apa? Rumah sewa, makan minum saya tak payah hurai kau kan. Panjang sebut macam tu. Saya bagikan CP ya. Keperluan 10, dia dapat 10. Sama ada dapat 10 ni, kalau atas kira orang meniaga apa, harian lah. Kalau orang kerja kerajaan ni purata lah, boleh. Jadi kalau orang kira harian, memang kira harian betul. Kalau orang yang tak kira harian ni, yang kerja makan gaji ni, dia akan kira purata lah. Pendapatan dia bulanan dengan apa keperluan dia bulanan juga lah nanti. Okay. Jadi kalau atas nama purata bulanan tadi, apa keperluan dia bulanan dan apa pendapatan dia bulanan. Kalau cukup-cukup, ngam-ngam, cun-cun, dengar, kaya. Pasal apa? Cukup. Pasal cukup. Cukup kaya. Satu pepatah Melayu, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Padan. Kaya lah. Pasal apa? Cukup. Kalau kais pagi makan hak semalam. Kais pagi ni makan untuk semalamnya. Sepatutnya semalam ni makan, tapi pagi ni kais baru dapat. Tu teruk lah tu. Kalau kais pagi makan petang, faham ke ni? Tu kaya lah. Kaya gila lah tu. Pasal apa? Hak kaya pagi ni tak makan untuk ni, makan petang tu. Bukan petang ni, 10 tahun akan datang mau makan. Kaya gila lah tu. Tu kaya lah tu. Okey. Itu atas pendapatan. Kalau orang bekerja di atas tengok tu lah. Jadi kalau yang kerja harian ni meniaga, tengok lah. Kalau katalah meniaga goreng pisang, hari ni seorang tak beli. Jadi tak ada pendapatan dia. Modal dia ada tuan, pendapatan dia tak ada. Jadi ada pisang je, makan pun tak pasal makan pisang je hari ni. Pasal aku tak buang je, katalah gitu kan. Saya nak bagi contoh, tak ada pendapatan. Baik, orang yang tak ada pendapatan, sama ada tak ada kerja ataupun selalu ada kerja, motong getah. Hari ni hujan, hari ni hujan, tak boleh motong, jadi tak ada hasil dia. Ataupun hari ni tak berniaga pasal sakit, ataupun nak pisang tak ada, ataupun hari ni hari raya tak boleh nak berniaga pasal apa, cuti contoh. Jadi hari tu dia tak kerja lah. Bila hari tu dia tak kerja, maksudnya dia tak ada kerja.
dia tak ada pendapatan. Okey, kaedah pertama saya sebut ni untuk kira bagi miskin pendapatan. Bila hari tak ada pendapatan ataupun bagi orang yang sudah tidak ada pendapatan, yang kena lihat adalah harta dia. Harta dia inilah akan menentukan status fakir atau miskin dia. Dan harta ni dia tak tengok rumah yang dia tinggal, kereta yang dia pakai, yang itu ada. Rumah ni keperluan. Tak ada rumah takkan tidur bawah jambatan. Rumah yang dia tinggal, kereta yang dia pakai. Pasal kenderaan pun, nama kenderaan yang dulu pun dah pakai, dan ni pakailah kenderaan tu kan. Yang ni tak menentukan status kaya dia, pasal ini istilahnya harta keperluan. Memang harta tapi keperluan. Untuk tengok status kaya dia, ada yang currency money ni, wang ringgit dia, emas perak yang dia simpan. Kalau ada emas perak jarang ada tak, emas yang dia simpan, duit yang ada, currency money ni. Kalau daripada currency tu ada rumah sewa, ada homestay, yang tu kira harta. Tapi rumah yang home, yang bukan dia buat homestay, tapi that home he stay there, tu tak ada kira status kaya dia. Sekali yang tu pun saya dah sebut agak banyak. Saya sebut sekali lalu itu, yang kata selepas tengok kerja kena tengok currency dia. Dan nak tengok currency dia macam mana nak nilai, tengok dia kena tengok berapa amount yang ada dengan umur ghalib. Umur ghalib, saya buat misal, katalah seorang pakcik ni umur 60, pencen dah pun, memang tak ada kerja, simpanan katalah ada 20,000, sikit tu kan, masa dia pencen pun banyak lah, kod dah habis ke tak tahu lah. Saya bagi contoh 20,000. Baik, 20,000 ni siapa yang tinggal? Anak-anak pun dah tak ada lah, isteri pun tak ada, katalah ada pasang, suami isteri je tinggal, yang lain semua dah keluar dah, besar lah, lepas lah. Apa saya nak sebut ialah, bila kerja tak ada lah, dua-dua tak kerja apa dah, makan anggur je, maksudnya menganggur lah, makan anggur tu. Jadi pencen je. Okey, pencen tu hal, duit simpanan ada. Okey, faham nak kata apa ni? Macam mana nak tengok dia kaya tak kaya? 60 kena tengok umur ghalib. Umur ghalib ialah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, 63. 3 tahun lagi cukup tak belanja? Saya bagi contoh 20,000 ni, 2 orang cukup. Kalau katalah sebulan 1,000, katalah contoh itu, 2 orang ni sebulan 1,000 tu pun makan tak habis. Sebulan 1,000, 12 tahun, 12, 24, 36. Dah banyak juga saya sebut kan. Katalah 36, 3 tahun tu perlu 36,000. Dia ada simpanan 20,000, walaupun ada 20,000. Okey, itu saya bagi contoh keperluan macam tu lah. Jadi gunakanlah matematik anda. Tu saya kata guna matematik tu, saya ajar prinsip lah. Pasal tuan-tuan mesti faham prinsip tu, konsep tu, untuk kenal tu. Jadi kena ada harta dia, lepas tu kena tengok umur ghalib. Okey, kita buat misalnya ni, umur sekarang 70. Baik, dah lebih umur Nabi lah. Okey, apa yang nak dilihat? Tengok berapa simpanan dia, dan nak umur mana, dah lebih umur Nabi setahun je. Atas simpanan harta untuk tengok dia serta kaya miskin setahun je. Suami isteri ni dah dua-dua lebih, katalah 60 kan. Kata kiraan katalah suami, pasal kiraan suami tu umur dia 70, isteri 60, katalah itu. Tengok umur suami. Katalah dia ada 20,000. Ada 20,000 ni setahun, katalah 1,000, sebulan 1,000. Bila sebulan 1,000, 12,000. Memang kaya. Memang kaya. Kalau dia simpan korban, memang tuntutan korban gila punya kat dia. Pasal apa? Kaya. Kaya gila punya. Nama nak mati pula. Takkan tak ada nama korban langsung. Sikit ayat macam tu lah. Saya nak sebut status dengan tak ada kerja, dengan harta yang ada, dengan umur ghalib, macam mana nak kira kaya tu. Berbanding macam ni lah. Umur sekarang 30 tahun, anak ada 3 orang dengan isteri, simpanan ada 100,000. Contoh simpanan duit ada 100,000, umur 30, dengan isteri dengan anak 5 orang,
nak pergi ke umur Nabi 33 tahun. 33 tahun cukup tak 100,000 pekan Ipoh. Anak 3, isteri dengan dia tu 5 orang kan, cukup. Walaupun ada 100,000 tapi pasal dia umur 30, nak pergi umur hari pun, hari tu dia tak kerja pun dia ni meniaga, bukan makan gaji. Kalau makan gaji kira purata kira purata pula, dia masih hukum bekerja, bukan telah diberhentikan ataupun berhenti. Kalau berhenti hukum tak ada kerja. Kalau memang dia tak kerja hari tu, pasal hari tu cuti, jadi janganlah kira hari cuti tu pasal apa? Pasal dia makan gaji. Bila makan gaji, dia maksudnya dia masih online lagi lah, bukan offline. Boleh faham tak saya punya bahasa tu kan? Pasal saya nak bagi kat tuan-tuan CP detail tu, tuan-tuan kena tengok lah setiap orang pendetailan keperluan apa harta umur dia apa dan sebagainya. Allah SWT. Jadi sekalipun dia umur 30, ada 100,000 okey, miskin. Jadi bak korban tu tali ahya kita. Bagi dia. Kalau katalah misalnya keliling kita ni, antara orang duduk kampung kita ni orang mukim, dia bukan mustautin pun, peniaga. Mereka pula keboja. Memang ada van dia pasal bawa barang. Habis hari tu dia tak berniaga. Kalau harta dia tu umur pula baru 30 tahun. Memang ada anak 2 orang sini, seorang. Tapi dengan umur ghalib dia 33 tahun. Agak-agak ada 100,000. Tak ada. Pakai tu. Yang ni umur 70, orang sini kan. Memang tak ada kerja apa-apa dah. Itu saya sebut sebagai contoh dia tu. Duit ada 5,000, tapi alah, memang setahun tak makan tak habis punya kan. 2,000 pun tak habis, tak luar pun. Tambah dah pantang macam-macam pasal 10 serangkai. Bukan 3 serangkai, 10 serangkai ada. Macam-macam penyakit, tak boleh makan apa dah. Minum air sejuk je. Kaya gila punya. Kaya. Yang tadi ada 100,000 miskin. Pasal apa? Pasal perkiraan dia adalah harta dengan umur ghalib apabila tak ada pekerjaan. Yang tu kot antara sepadan-sepadan untuk dilihat bagaimana untuk menilai kaya miskin. Rasa saya jawab soalan. Ada pencen. Dah pencen belum? Belum pencen dengan dah pencen. Macam mana nak tahu kaya? Di atas pendapatan bulanan dia tu satu pendapatan bulanan dia, pasal yang memang dinilai pada dia untuk tengok dia serta kaya miskin, keperluan dia dan tanggungan dia dan pendapatan dia. Itu yang istilahnya 10 dapat 10 cukup, 10 keperluan, dapat 5 hingga 9 daripada 10, ini adalah miskin. 1, 2, 3, 4 daripada 10. Okey. Sipingnya tu. Kira simpanan macam mana? Sebelum tengok simpanan, tengok yang tu dulu. Tengok yang tu dulu. Kalau ada simpanan yang tu pendapatan tak cukup, terpaksa luarkan. Katalah kalau disimpan kira WSP kena pakai. Kalau ada duit simpanan pun, duit simpanan ni kena pakai. Jadi istilahnya tak cukup. Jadi nisbah pendapatan tu tak ada. Untuk tengok dia kaya tak kaya, katalah misalnya dia perlu 10, pendapatan sekarang 8, jadi ada 2 kena ambil daripada simpanan. Jadi istilahnya dengan pendapatan dia fakir. Tengok simpanan dia tu macam mana ada. Tengok umur dia. Kalau umur sekarang 50, nak pergi pada umur Nabi, umur ghalib 13 tahun lagi, berapa simpanan ada? Dengan simpanan itu, dengan siapa tanggungan ada lah ni, kalau belanja pun ada baki, walaupun pendapatan tak cukup, tapi bila refer pada umur ghalib dia dengan apa yang simpan, cukup kaya. Satu, nak tengok simpanan, tengok kerja dulu. Sebelum apa-apa, the first thing untuk tengok adalah apa pendapatan dia dan apa perbelanjaan dia. CP je ni. Jadi tuan-tuan kena ada general knowledge matematik sikit lah. Apa dia. Lepas tu tutup guru ulama-ulama dulu cerdik kan. CP ni dia boleh faham orang.
Kita nak faham pun susah. Bagus kita. Sekilas saya sebut tu, saya kisi panjang sangat. Masa saya jawab soalan tu, soalan lagi kalau ada sekitar tentang apa kita bincang ni, khasnya atas kita bicara pagi ni, untuk pelaksanaan korban tu lah. Ada? Ya. Betul? Dia kalau dah 8 nama, 8 tak boleh lah. Dia mesti 7. Jadi di atas nama kongsi tu, penama tetap satu. Macam saya, jadi soalan yang ditanya ialah, boleh tak dah ada 7 bangku, ada orang ke-8, dia nak kongsi dengan mana-mana. Kebolehan untuk kongsi mana-mana tu macam tadi, satu rumah ada satu bangku. Boleh tak kongsi? Siapa ni? Mak, bapa, anak semua kongsi sekali. Itu ada seorang lagi, cucu pula. Ataupun adik-beradik dia, kata dia, aku pun nak juga lah, nak ambil RM50. Boleh masuk? Boleh lah. Tapi habuan orang lain nanti akan jadi sikit lah. Tapi atas penamaan hanya satu nama. Jadi kongsi tu apa? Atas bantu untuk buat korban. Jadi dapat pahala bantu lah. Tapi atas nama penama, dia di atas penama. Betul tak? Orang kafir, bagus soalan tu. Orang kafir memang tak ada habuan untuk terima daging korban. Sekarang orang kafir buat korban. Macam tu kan? Macam tu lah maksud dia tak? Orang kafir buat korban. Siapa? Yang berhormat. Tambun. Saya tak tahu lah kafir tak kafir, saya beri contoh je tu. Jadi saya bukan nak tuduh kata yang hormat ni kafir. Contoh lah kan. Kafir, dia bagi lembu. Satu kampung, lembu pula, bukan lembu daripada majlisnya tak. Lembu dia memang daripada poket dia. Dia kata, saya sangat suka tolong orang Islam. Orang Islam banyak bagusnya. Kita bagi satu kampung satu lembu korban. Soalan situ tak? Boleh tak? Soal, orang kafir dituntut ke buat korban? Tak. Kalau dia buat juga, jumpa dia macam ni, you mau buat korban lah. Pasal apa? Wah, korban dapat pahala lah. You dapat pahala lah. Oh, you rugi orang buat ini macam lah. You masuk Islam lah. Masuk Islam dulu buat korban. Kita bukan tak mau terima dia, tapi jangan seronok dengan lembu dia. Seronok dengan masuk Islamnya dia. Pasal dia dah suka Islam. Dah suka Islam, wah tak tahu, tak ada orang ajar wah Islam lah. Wah itu macam lah. Malah sekarang wah ajar sama tu. Cerita dia kedebak-kedebuk. Wah itu macam lah. Banyak senang mah. Banyak senang mah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Okey buat korban. Jadi kalau dia bagi juga, ya, makan je lah. Yang tu lah yang dia orang nak kelahi tu. Pasal lembu-lembu yang orang bagi ni kan, memang kalau saya punya tempat dulu kan, pasal saya duduk kawasan Pengelau dulu. Dulu lah ni saya tak tahu siapa. Masa dulu ahli parlimen kawasan Gerik ni, Tan Lian Ho. Ingat pula nama kawan tu. Tan Lian Ho, yang parti gerakan ni tu kan. Tan Lian Ho bagi lembu kan. Bagi lembu pula dah je tuan kawasan Masjid kelahi pula lah. Apa? Nama siapa nak masuk? Berebut lembu Cina. Pula tu bukan lembu atas poket dia, lembu apa? Atas sumbangan ahli parlimen. Jadi ada peruntukan ahli parlimen yang digunakan tu atas nak menunjukkan baik dia tu. Lembu bagi atas nama bahagian lembu. Padahal peruntukan parlimen punya. Macam mana? Ada bodoh-bodoh buah nama. Buat apa? Siapa tuan punya lembu? Atas nama milik pun bukan Tan Lian Ho punya. Kita punya lembu, sedek kita tu, peruntukan parlimen tu. Untuk dia bagi lembu macam mana? Sembelih tu, nyamuk hilang orang kampung kan. Dan dia niat korban apa ke? Okey, nak niat korban ni, dia di atas pemilik. Lembu siapa? Pemberian daripada Tan Lian Ho. Takkan nak niat Tan Lian Ho punya lembu? Tak ada lah. Untuk apa? Sembelih makan je lah. Sembelih makan. Nak masak ke? Punya pasal lah kau nak masak ke, tak masak ke, nak agih mentah ke, punya pasal lah. Korban ke? Tak. Itu apa? Pemberian. Ambil je lah. Cuma pastikan jangan tokek babi bagi.
Tokek babi kalau dia bagi babi memang tak boleh ambil. Tokek babi bagi duit untuk beli lembu macam mana? Ni memang duit babi. Walaupun rupa lembu, tapi bayangkan lembu tu sebenarnya adalah babi pasal daripada duit babi. Jadi itu lembabi, babu. Sajalah bunyi itu kan. Bu siapa? Pasal binatangnya lembu, tapi duitnya jadi babu ataupun lembi. Macam tu kot. Bahasa itu saja create macam tu. Masa saya jawab soalan lain kalau ada sekitar tu. Ya. Ramai itu. Ya. Ya. Dan yang tu di atas masjid lah. Kalau kata pengurusan lah. Kalau kita dalam kitab pun memang dia guna istilah 1/3 ada guna istilah 1/3 tu. Cuma kadang-kadang kita tak 1/3 betul-betul pun, kadang-kadang tak timbang betul-betul pun kan. Apa dia tu atas kadar-kadar macam tu lah. Jadi di atas pengurusan masjid lah. Jadi ya, hak tu mesti. Pasal yang tu kalau tak ada talian hayat, dia offline lah kan, bukan online lah tu. Yang tu memang betul. Tak nama korban lah. Kalau atas pendapat yang paling kuat, dia tak nama korban, tak hasil korban. Pasal itu yang menyebabkan boleh sah tak sah korban kita. Jadi yang lain tu di atas orang kata apa, kebiasaan mengurus lah. Kalau kita urus dengan cantik, memang orang puas hati lah kita punya bagian. Tapi tengok ni hilang, masalah. Dan orang yang datang ni pun kena tengok lah kan. Datang ni biasalah, ada yang datang terjelai lidah ni payah. Sorry yang tak saya buat bahasa-bahasa itu. Pasal dia nak sangat dah. Itulah kalau memang dah ada tu, itulah antara kalau sebutlah cadangan. Pasal setengah-setengah tempat dia buat macam mana, dia bagi kupon siap. Setiap rumah ni dia bagi kupon. Atas kata nak bagi pengagihan, semua orang bagi rasa. Kita dah boleh pejek dah berapa-berapa yang ada, bagi kupon. Jadi setiap orang mesti bawa kupon ni, kupon dengan cok masjid apa dan sebagainya. Ni okey. Jadi kita dah siap dah kupon yang dikeluarkan dengan berapa paket yang ada. Jadi yang lain tu lain lah, tapi yang paket dah ada ni. Jadi yang lebih-lebih tu ikutlah siapa yang datang yang tak ada kupon punya. Mungkin lah kan dia orang nak juga. Itu atas pengurusan masjid lah. Yang tu kot. Dari segi di sebelah sah dah sah, pasal ada yang talian hayat kita dah tu. Tapi keutamaan besar, saya duduk ngaji tertugur disebut, situlah selalunya dalam bab pengurusan dia bermasalah pasal orang tak faham sebenarnya nak bagi sah atau pendapat kaul yang utama di mana. Talian hayat tu taklah dijaga, yang lain tu dia tak akan menjadi sanang mengurus. Korban atas nama organisasi ni pun jaga satu hal juga. Pasal kena faham, korban ni dia sunat di atas mukallafnya satu keluarga, satu sunat kifayah. Keluarga lah. Baik, ni TNB buat korban. Ni lembu apa? Korban siapa? Korban TNB. Siapa TNB tu? Takkan elektrik buat korban. Bukan pengurusi dia, bukan dia punya. Yang ni ada satu peruntukan khas daripada syarikat company untuk atas nama kebajikan ke apa kan. Dia buat satu donation, dan donation itu dikeluarkan dalam bentuk lembu. Jadi sebenarnya lembu ni lembu TNB lillahi ta'ala. Macam tu? Tak ada? Tak betul lah. Dalam kes yang tu mungkin boleh dia nama kan? Dia nama dan tunjuk orang yang agak perlu tak kemampuan. Ya. Dia tak serah pada orang tu, dan mana yang punya lembu dah. Ya. Dari si kaedah dia kena faham macam ni, dia bukan penama. Pasal ya, bagi milik. Ya, kaedah dia bagi milik. Kalau katalah TNB kadang kita ada 100 ekor kambing untuk tu,
Okey, kambing ni siapa yang kita tengok yang memang susah, tak pernah, bagi kambing ni kat dia supaya dia boleh buat korban. Bagi kat dia, bagi milik. Itu niat apa? Tak ada niat lah. Ni sumbangan dari TMB kepada orang-orang susah ni untuk membolehkan mereka buat korban. Jadi bila mereka buat korban, dia lah pula kena mengaji. Aku tak biasa buat korban ni, nak agih ke mana? Itulah main masjid Tambun. Okay. Contoh itulah. Jadi betul ayat tu dari segi atas penama memang tak nama atas TMB ke, nama LAP ke. Ini taklah. Kaedah dia kalau kata dikeluarkan sekalipun, bagi pada mungkin orang tertentu untuk tolong agih, cari siapa yang sepatutnya, dia ni akan istilahnya memberi milik. Jadi memberi milik maksudnya di atas mereka ni lah yang buat korban. Jadi di atas mereka lah nak mengagih, di atas mereka itulah untuk talian hayat. Dan boleh macam ni, sekilo je, pasal dia orang tu yang buat korban. Sekilo ni memang talian hayat untuk dia nak bagi sah dia punya, yang lain dia ambil. Boleh? Boleh, pasal memang lembu dia. Lembu dia. Memang TMB bagi pun kalau contoh itu memang untuk meraihkan fakir miskin ni. Silat. Memang kau punya. Cuma kau nak bagi sah korban, talian hayat tu mesti bagi. Tak bagi tu tak sah. Dia nak buat kebajikan pula bagi hak lain orang. Ni pun jenuh dah. Kata takkan nak makan seorang, kata dia. Okey, tapi macam mana pun itu habuan dia. Masa saya jawab soalan. Ya. Akikah. Akikah talian hayat tu sama. Cuma dia punya bentuk lain lah. Pasal korban ni disuruh bagi mentah. Akikah disuruh masak. Di atas talian hayat betul, sekurang-kurangnya satu bagi miskin. Tapi biasanya kekah ni dah masak, takkan bagi seorang fakir makan, montah hijau dia. Macam mana pun nak sebut macam ni, raikan bagi miskin. Pasal saya mengaji tutur guru aja, antara yang saya sendiri ni sebab amal, kalau katalah orang masuk buat kekah, sembelih kambing ni, contoh kambing lah, kita masak, orang yang paling kita rai untuk kita beri ni adalah bagi miskin. Cuma kita punya hal selalunya kita panggil orang mai makan rumah kita. Kalau ikut asal panggilan akikah, dia bukan macam tu. Dia macam mana? Kita bungkus hantar ke rumah mereka. Itu asal pemanggilan yang paling baik. Bak akikah. Bila dah masak, siapa bagi miskin? Ni talian hayat ni. Dia lah kita bagi. Kalau orang lain kita bagi istilah semangkuk, sebekas. Yang ni bagi 4 bekas, 5 bekas dia. Nah, ya awak banyak angkat ni pali kami kan? Tak. Ini nak raih kamu. Hampa lah. Memang untuk jamu hampa lah ni. Pasal korban akikah besarnya panggil fakir miskin, beri kepada fakir miskin. Dia orang ni lah untuk dia utama. Kalau 5 orang ni istilahnya bagi lauk tu betul-betul untuk dia orang, puas hatinya biar seminggu dia makan lauk tu lah. Orang kaya ni bagi sikit-sikit je lah, mangkuk besar, dadik besar bubur lambuk yang bekas tu. Kaya lah ni lah. Fakir miskin ni hak bekas bahulu hak besar tu 3 tingkat dia lagi. Nah, satu rumah ni apa ni, gulai kambing apa ni, kau punya lah banyak memang nak bagi banyak ni. Okey, disebut macam tu kot. Atas kata talian hayat dari segi prinsip ya juga, cuma dalam bentuk masak itu kot. Wallahualam. Mudah-mudahan apa kita bincang ni menambah baikkan lagi lah pengurusan kita dalam bab urusan korban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadah kita yang kita bakal buat ni, insyaAllah. Ya. Orang miskin ada anak yang kaya, macam mana tu, macam mana? Berhak tak berhak bagian korban tu pasal anak dia kaya. Okay. Ada satu benda yang saya tak sebut lah kalau soalan itu. Soalan ditanya mengenai orang yang memang dia tu miskin, fakir miskin, tapi ada anak dia kaya. Okay. Antara yang saya tak sebut ni pasal saya rasa tak perlu sebut pasal bab korban, orang tanya tak. Pasal kaedah nak mengenal kaya ni, pertama disebab dia sendiri kerja, pendapatan ada ataupun tidak, di atas sipirnya pada keperluan 10 dapat 10 kaya.
10 dapat 10 kaya pasal cukup-cukup, kurang tu baru fakir miskin. Kalau tak dapat, tak ada pendapatan, baru tengok pada harta. Harta ni kena tengok berapa simpanan currency duit yang ada dengan umur Khalid. Kaedah ketiga, kalau harta pun tak ada, dia memang miskin tak kau je, betul benda pun tak ada, simpanan pun tak ada, tapi ada anak yang kaya. Okey, perkara ketiga tengok kaya ni adalah jika ada dia ni dinafkahkan oleh orang kaya. Bila dia dinafkahkan oleh orang kaya, dia ialah kaya walaupun dia miskin. Pasal apa? Pasal ada orang menanggung nafkah dia yang kaya. Orang yang miskin, bila ada orang yang wajib tanggung nafkah dia dan orang yang tanggung nafkah dia tu kaya, dia lah hukum kaya. Buat misal, isteri kita, dia tak ada kerja pun, duit pun tak ada, tapi kita kaya, boleh tak khas satu habuan talian hayat bagi kat isteri yang tak kaya ni? Faham soalan? Boleh? Tak boleh. Pasal apa? Dia kaya sebab suami kaya. Pasal suami kaya. Ada anak kita, dia miskin, tapi bapak kaya, boleh anak dapat habuan atas nama miskin? No, anak ni duduk dalam rumah kita, tak ada rumah lagi. Kalau duduk serumah, kalau bila dia miskin, siapa wajib nafkah dia? Bapa kena bagi nafkah dia. Tak ada habuan bagi miskin kat dia. Pasal apa? Pasal ada orang menyara dia dan menyara dia bapa dia, dan bapa dia kaya, maka kaya dia je. Ni bapa ni memang bagi miskin, tapi anak satu engineer, satu apa dia, ni kaya. Dan memang anak pun memang jaga bapa dia ni, dan dengan sebab anak dia bagi je, dia jadi kaya. Dia jadi, maksudnya dia dicukupkan keperluan dia oleh anak dia, jadi tak pakai miskin juga, kaya dengan sebab ada penanggung nafkah. Jadi itu satu step lagi lah yang memang saya tak sebut tadi. Jadi sebut, dan memang kaedah syarak kita 3 step tu saja untuk mengenal status kaya tak kaya, yang tengok melayakkan dia boleh atas nama talian hayat tak talian hayat untuk mengesahkan habuan fakir miskin juga. Lagi okey, soalan susah nak jumpa cari fakir miskin, bagi Bangla je boleh tak? Bangla ni lembu ke orang? Okey, cuma kalau cuma dia tak mustautin lah, tapi kalau dalam statusnya dia ialah orang mukim, memang dia tak mustautin, pasal dia bukan penduduk tetap kita kan, tapi dia memang istilahnya bermukim sini. Disebab kalau dia Islam, dia Jumaat, dia wajib Jumaat sini. Orang bermukim adalah sebahagian daripada ahli Korea, dan kalau dia fakir miskin, layak untuk dia terima. Dan kalau kata korban pun, tentulah kelayakan tu ada. Jadi maksudnya kalau tak ada orang kampung yang boleh terima, pasal semua kaya, yang ada Bangla, duit pun memang dia hantar balik kampung habis. Yang kat dia ada apa? Kalau ada duit pun, misalnya 30,000, umur apa? 30, katalah 30. Berapa lagi umur Khalid dia? 33 tahun. Dengan apa duit yang dia duk cari kat Malaysia ni, dengan apa dia tanggung, agak-agak cukup tak? Tak cukup dia. Hari tu pun tak kerja pasal apa? Pasal hari raya. Jadi tak ada pendapatan dia pasal. Boleh bagi? Boleh. Dan jangan tak tahu, jangan sebut jangan. Raikanlah mereka. Pasal mereka ialah sebagai daripada kita. Ni kita buat tak peduli, macam tak ada kena-mengena pula. Pasal apa? Al-Muslim akhul Muslim. Setiap orang Islam adalah saudara orang Islam. Jadi kita rasa macam dia bukan saudara pula. Padahal kadang-kadang dia orang duduk masjid, lebih raih masjid, lebih mendominasikan masjid daripada orang Melayu yang mustautin ni lagi. Bangla dominan masjid kan? Untuk bayar tak? Melayu tak dominan. Tak tahu lah. Tapi bukan Melayu sini kot, Melayu Afrika kan? Okey. Sini okey. Alhamdulillah. Rasa saya jawab soalan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.